Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada uh, anda semua. Terima kasih kerana sudi klik link video ni. Dan kepada para subscriber saya, terima kasih kerana mengunjungi video ni. Okey, hari ni saya kongsikan sikit tentang perkara yang saya pernah alami lah. Okey, kebiasaannya kita tak dapat lari daripada berkata dalam diri kita sendirilah. Okey, macam contoh bila kita nampak satu, kenapa orang macam ni kenapa macam ni ni pasal contoh ayat ini pasal banyak buat salah ni sebab ni. Ada macam kita macam banyak judge orang tau. Jadi benda tu sesuatu yang tak sihat lah. Sebab yang ini daripada pengalaman saya sendiri kita yang belum pernah pergi menjejakkan kaki ke Masjidil Haram, ke Madinah kan, Masjid Nabawi, benda tu jadi kebiasaan kita tau. Tapi sebenarnya yang belum ada pengalaman, itu sesuatu yang tak sihat lah. Sebab kita tak mendidik hati kita untuk banyakkan istighfar kan. Zikir yang kita kena buat macam astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Jadi bila kita tak berzikir dengan istighfar macam tu, takut kita akan diuji lah. Sebab yalah, kalau kita duduk di Malaysia ni, contoh duduk di Malaysia ni macam tak ada apa-apa lah kalau kita nak berkata sesuatu yang tak baik pada orang lain lah. Itu anggapan pertama kita sebab kita nampak satu kejadian tu ataupun sesuatu musibah ke ataupun ujian yang diterima oleh orang lain, kita mengatakan sesuatu tu macam tak baik pada dia lah. Tapi sebenarnya benda tu tak berapa sihat lah sebenarnya. Maksudnya yalah, sebab kita bersangka buruk dengan lain kan. Tak boleh bersangka buruk dengan lain ni. Sebab yalah, kita tak tahu perkara yang terjadi kepada orang lain tu. Jadi kita cepat letakkan hukuman tu kepada orang tu tanpa kita tahu dia punya latar belakang. Jadi sesiapa yang pernah tengok video ini, sebelum kerja ke umrah ke haji ke dan sebagainya, kena banyak-banyakkan solat taubat lah. Solat taubat kan, buat solat sunat 2 rakaat, niat untuk solat taubat sebelum pergi ke sana. Sebab kita tak tahu apa dugaan kita di sana lah. Lepas tu banyakkan istighfar. Perkara ni memang kalau tak biasa buat memang berat lah. Tapi bila kita dah pergi ke sana, percayalah, anda kalau ada yang ada rasa macam yalah, kita punya hati tu kita tak boleh nak halang, kita nak anggapan itu, apa anggapan ini, anggapan dan macam-macam kan. Jadi zikir penenang hati kita tu ialah istighfar lah. Bukannya tak semestinya kita buat istighfar tu dalam waktu solat ataupun dalam kita kerjakan ibadat ataupun selepas menunaikan ibadat. Maksudnya yalah, dalam keadaan macam saya duduk macam ini ke, anda tengah membaca buku ke, tengah melarik internet ke kan dan sebagainya, anda boleh amalkanlah zikir tu. Sebab itu melibatkan hati perasaan kita yang kita tak ucapkan dekat kita punya mulut, tapi benda tu terlintas dalam hati kita lah. Jadi anda kena ingat, bila kita berada di tanah suci Mekah ataupun di Madinah, apa-apa saja yang terlintas dalam hati kita tu, maknanya Allah akan mengetahui lah. Bila dia dah tahu, dia akan uji macam-macam lah. Sebab yalah, lain orang lain dia punya ujian dia. Ada setengah orang macam contoh, dia kena uji, maksudnya dia kena uji maksudnya
belum pergi Mekah ataupun Madinah, dia dah diuji macam tak boleh nak pergi. Macam ada contoh kena tipu dengan agensi umrah dan sebagainya lah, contoh. Ataupun bila dia dah pergi, ujian dia berada di sana. Ada setengah orang diuji tempatnya mungkin di Masjidil Haram. Macam saya sendiri, saya punya pengalaman sendiri masa saya kerja ke umrah sekitar tahun 2005, saya diuji sepanjang saya berada di Madinah ataupun Masjid Nabawi. Di situ banyak benda-benda yang macam, yelah, kadang-kadang mak bapak kita dah didik kita dengan cara yang baik kan dan betul. Tapi ada setengah tu adalah kesilapan kita sendiri, saya sendiri. Jadi macam adab-adab kita nak berkomunikasi, bercakap dengan orang, dan percakapan kita, macam contoh, okey nanti kita jumpa awak esok ya, contoh. Tapi sebenarnya tak boleh kata jumpa esok. InsyaAllah saya akan jumpa awak esok. Itu yang betulnya. Ataupun orang bagi pemberian ke hadiah ke sebagainya, kan, kita cakap Alhamdulillah, terima kasih. Perkataan-perkataan yang macam tu yang kita kena biasa bila kita berada di sana. Jadi yang mana yang tak biasakan diri tu kena biasakanlah. Tapi saya percaya bila sesiapa yang dah pergi ke sana tu, budaya-budaya dan perkara-perkara yang baik tu akan dibawa balik ke sini lah. Saya sendiri pernah cakap dengan isteri saya kan. Saya cakap dengan dia, kalau nak tahu sikap seseorang tu, sikap seseorang yang sebenar, orang Muslim ni, bila dia ada di sana lah, di Tanah Haram. Macam contoh sini, contohlah di sini macam kalau semayang fardu, contoh lambat kan, lambat je semayang fardu kan. Dekat sana tengok, uish, rajinnya dia semayang fardu, semua ke masjid apa semua. Macam contoh dekat sini dia jarang baca Al-Quran. Tiba-tiba bila dah pergi sana macam rajin baca Quran. Dia punya sikap, tata tertib percakapan, dia punya gerak-geri akan berubah 100% lah kalau niat dia nak pergi ke sana untuk lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Itu sesuatu yang baik lah, positif. Jadi untuk info hari ni ialah berkenaan dengan sikap kita yang suka cepat judge orang. Cepat macam orang ni mesti ada macam kita cepat sangat lah nak menghukum orang tu kan, padahal kita tak tahu di sebaliknya apa kan. Dalam perkataan bahasa Inggerisnya, don't judge the book by its cover. Maknanya kita jangan nilaikan seseorang tu daripada luaran. Itu bahasa Inggeris. Okey, kalau dalam bahasa Melayunya, sekejap ya. Sekejap ya, saya kena tengok nota sekejap. Okey, dalam peribahasa bahasa Melayu ni, okey, serkat jarang tu bermaksud ialah menuduh sebarangan. Ayat ringkasnya menuduh sebarangan. Jadi contoh ayat yang dibagi untuk fahamkan dengan sekap jarang untuk menuduh sembarangan ni ialah, kalau menuduh orang biarlah dengan buktinya, jangan sampai sekap jarang saja. Itu contoh ayat nak menerangkan tentang menuduh sembarangan bagi maksud sekap jarang. Okey, baru-baru ni isteri saya dapat peluang mengerjakan umrah lah. Dia pergi dengan kawan dia. Saya tak pergi umrah yang isteri saya pergi tu, sebab saya cakap dengan dia, saya dah pergi dah 2005 masa saya tengah belajar. Masa tu belajar maksudnya duit pun saya pakai duit pinjaman je saya pergi. Alhamdulillah saya dapat pergi buat, tapi tak lama. Saya pergi sana dalam tempoh seminggu lah. Tapi rezeki isteri saya ni lepas dia dah kahwin, dia baru dapat pergi umrah. Dia pergi dengan kawan dia sekali lah. Saya izinkan dia pergi. Masa tu dia dapat pergi tu pada 21 Disember. Lama, 21 Disember kalau saya tengok tarikh sini. Hari Selasa. Maknanya lepas subuh tu dia gerak lah. Saya hantar dia ke masjid yang berdekatan dengan tempat tinggal saya tu. Lepas tu dia naik pada bas yang transit di situ. Bergerak terus ke KLIA, terus ke airport Jeddah lah.
Sebab sekarang ni musim haji, umrah lah, si cerita umrah. Kalau nak pergi pun kena banyak lah, kena apa tu, kena kena ada lengkap vaksin, kena ada booster, kena ada booster sekali lah, booster vaksin sekali. Jadi ketat lah. Lepas tu dia kata pergi sana banyak menggunakan apps lah. Nak masuk sini kena pakai apps dia, apps apa semua sebagainya. Rumit. Tak macam saya pergi dulu lah. Masa saya pergi dulu 2005 bebas. Masa tu umrah pun tak mahal. 3,500 je. Saya pergi masa tu dengan adik-adik saya 4 orang. Maksud saya 4 orang lah. Lepas tu mak ayah saya sekali. Murah. Sekarang kalau pergi pun dah lebih 5,000. Jadi dia kata kena pergi sana, kena ikut apps apa semua. Dia cerita dengan saya masa dia mengerjakan ibadat, kira semayang fardu lah. Masa tu dah boleh semayang rapat dah. Dia masa semayang rapat dah. Cuma bila dia nak balik tu dah macam ada penjarakan pula kan. Masa tu yang dia orang detect ada varian baru kan. Kita dengar varian Delta lah apa semua kan. Yang paling baru dia kata Omicron. Disyaki benda tu, varian tu datang daripada jemaah-jemaah umrah yang daripada Afrika. Sebab kita kena ingat yang berdekat masa kita kerja umrah tu bukan orang Arab saja, ada juga orang daripada Pakistan, daripada Bangladesh, semua dan sebagainya lah. Dan juga Afrika. Yalah, dia orang kawal ketat masjid. Masa saya pergi dulu masjid tak boleh buat telefon. Telefon kalau ada kamera ni, yang pengalaman saya lah, kat the airport ke apa, bila kita ambil gambar dia orang tak bagi. Lepas tu kamera dia pecah tau. Pergi kat masjid pun tak boleh bawa kamera. Tapi sekarang dah kelonggaran tu dah, maksudnya dah jadi kebiasaan. Boleh bawa kamera nak selfie kan. Nak selfie, lepas tu nak buat tawaf. Saya tak berapa setuju lah bila kita nak buat ibadat umrah ke nak tawaf dan sebagainya. Patutnya kita fokus lah, tak payah nak berselfie-selfie kan. Pada saya mungkin insan tersebut lah, dia mungkin dia bila buat umrah tu dia buat macam ni, mungkin satu macam keseronokan dia boleh tunjukkan kawan dia. Tapi itulah, saya nak komen pun atas hak individu masing-masing, terpulang lah. Tapi kalau kita buat ibadat umrah, lebih baik kita fokus pada ibadat yang kita buat kan. Macam tawaf kan. Sebab Masjidil Haram ni, kalau kita buat ibadat umrah dia, kita tak payah semayang tahiyatul masjid. Kita sampai sana, kita buat tawaf 7 kali. 7 kali lawan jam tu kan. Lepas tu semayang apa sunat ke apa ke. Dia lain kalau kita masjid sini, kita masuk masjid, kita buat niat tahiyatul masjid, kita baca doa masuk masjid. Lepas tu doa keluar masjid. Kat sana tak ada. Kita sampai buat tawaf 7 kali. Melainkan kalau kita nak buat umrah tu tawaf, sa'i, tahallul. Sa'i yang berlari-lari anak tu kan. Tahallul tu potong kita punya ni kan, rambut. Jadi yelah, bila dapat peluang buat umrah tu, kita kena buat amalan-amalan sunat, banyak kita kena buat semayang fardu yang kita kena gantikan. Yang mana kita miss dulu kan. Gantilah miss ke ataupun semayang tu tak sempurna. Sebab bila kita buat ibadat di Masjidil Haram tu, pahalanya beratus ribu kali ganda banding dengan kita semayang dekat sini. Jadi kalau semayang dekat hotel pun tak sama pahalanya. Kalau hotel di sana tapi tak mengerjakan ibadat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tak sama pahalanya dengan kalau kita mengerjakan semayang solat sendiri ataupun jemaah di luar masjid lah. Itulah maksud saya. Isteri saya pergi 2 minggu daripada 21 hari bulan 12. Jadi dia balik dalam anggaran 2 hari bulan. 2 hari bulan. Jadi bila balik tu dia buat cek dia punya swab test, didapati positif. Bila positif, saya pula masa tu bawa dia balik ke rumah kan. Sampai pukul berapa? 2:30, pukul 3 lebih kurang lah. 3:30 tu hantar dia balik ke rumah kan. Saya bila dengar varian-varian yang negatif tu, saya memang takut lah. Kita kena pakai topeng. Kalau naik kereta, dia kena duduk jarak jauh. Jauh sikit lah, tak boleh dekat. Sini rapat kan, kena jauh sikit. Lepas tu saya kena buka tingkap kan, kereta kan. Takkan nak pakai aircon.
takut dah dia positif semua. Buka tingkap, bawa kan. Saya ingat habis kat situ je. Lepas tu pergi ke cek di klinik kesihatan. Dia kena tahan. Masa tu dapat info dia kena tahan. Lepas tu petang tu maksudnya lepas asar lah. Sorry, tak ada prop nak kena pakai prop juga pun nak senang cerita. Lepas asar boleh bawa ke ni, lepas tu kena pakai belang. Ingat saya dah habis itu, dia ada terang kat doktor lah kan. Untuk tahu terang, dapat pula kat ni saya. Apa pandangan anda kalau anda tengok orang pakai gelang ni? Habislah ni, orang ni dah tentu kena COVID lah ni. Saya pun fikir macam tu lah kalau saya nampak orang keluar mana. Tapi kalau anda nak tengok, saya bila kena ini sebab disyaki kontak rapat dengan isteri saya. Jadi saya pakai gelang ni bermula daripada hari Ahad. Hari Ahad, kira nak dekat seminggu lah. Daripada hari Ahad, berapa hari bulan lah? 2 hari bulan. 2 hari bulan. Sekarang ni 9 hari bulan. Bila saya kena 9 hari bulan, tapi sini dia tulis saya 2 hari bulan hingga 14 hari bulan. Jadi anda kena tengok saya pakai gelang ni makan masa sampai seminggu lah. Maknanya walaupun saya kena kuarantin 2 minggu, tapi bila kena pakai gelang hari Ahad tu, saya kena potong gelang ni hari Ahad minggu ni lah, dalam 16 hari bulan. Dia tulis sini 14. Saya kena pergi klinik kesihatan 16 hari bulan nak potong. Itulah. Cuma kalau orang macam saya ni kalau keluar, ada sesiapa nampak, kalau dia report, saya kena tangkap. Sebab berkeliaran, patutnya kena kuarantin. Jadi ini ujian pada saya lah, dengan isi saya. Jadi bila kena macam ni dalam ahli keluarga saya ni, kira saya orang pertama lah yang disyaki kena COVID. Makan juga ubat batuk semua kan. Sebab masa ikut-ikut kan saya makan ubat batuk pun sebelum isteri saya pergi umrah lagi, saya makan ubat batuk. Dah selesai, semua dia balik, dia pula ada batuk selagi lah. Jadi tu ujian untuk saya lah sebenarnya. Bagi nak menutup video saya kali ni, saya nak maklumkan bahawa ibu mertua saya iaitu ibu kepada isteri saya, Yung Kamaria binti Muhammad, telah pun pergi ke rahmatullah lah pada 17 Disember 2021. Jadi mengenangkan peristiwa ni telah berlaku ke atas diri saya dan keluarga saya, maknanya pemergian ibu mertua saya. Jadi saya berniat untuk sedekahkan surah Al-Fatihah kepadanya supaya rohnya dicucuri rahmat oleh Allah SWT. Sekejap ya. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ihwana minal anbiya'i wal mursalin sallallahu salamuhu wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wa qarabati wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawiyuku kilana ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, saya rasa setakat ini saja dulu video saya untuk kali ini. Jadi anda ada apa-apa komen tak berkenaan dengan kita punya peribahasa hari ini, iaitu serkat jarang? Kalau ada apa-apa komen, anda boleh letakkan komen dekat video di bawah ni lah. Jadi jangan lupa ya, pada yang belum subscribe,
yang baru saja menonton video ni dan belum lagi menonton video-video saya lain dalam channel ini, jadi anda boleh tekan like, subscribe dan share video ni lah sekiranya bermanfaat. Dan sekiranya anda berminat lagi untuk menantikan video saya yang akan datang, tunggu saja. Selepas anda tekan like, subscribe dan share, dan tunggulah video saya yang akan datang. InsyaAllah sekiranya panjang umur, kita berpulang jumpa lagi. Anda akan jumpa saya dalam video yang akan datang, InsyaAllah. Okey, sekian saja dulu video saya untuk kali ini. Stay positive, positive your mind, stay safe and stay healthy. Okey, sekian itu saja. Bye bye, take care. Assalamualaikum.